Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan satu tajuk kesalahan membunuh orang. Okey, saya Nurul Rabiatul Adawiyah binti Yusri 19 BI 01084. Saya akan masuk kepada pengenalan. Saya akan ceritakan serba sedikit tentang konsep dan struktur kesalahan homisid. Kesalahan homisid ni ialah kesalahan mematikan orang. Dalam kanun keseksaan telah terkandung 3 jenis kesalahan homisid, iaitu kesalahan membunuh, kesalahan mematikan orang dengan salah dan juga menyebabkan kematian seseorang secara gopoh ataupun cuai. Di mana terdapat juga undang-undang yang berasingan mengenai peraturan jalan raya yang mana telah memperuntukkan kesalahan menyebabkan kematian adalah melalui pemanduan yang berbahaya ataupun cuai. Walau apapun peraturan-peraturan dan undang-undangnya, unsur akta serius yang bersamaan bagi semua jenis kesalahan homisid adalah menyebabkan kematian manusia. Jadi, kesalahan homisid adalah berbeza di antara satu dengan yang lain semata-mata wujudnya perbezaan mensria. Bagi kesalahan jenayah, mematikan orang dengan salah dan juga kesalahan membunuh adalah merupakan di antara kesalahan mengenai tubuh badan manusia yang paling berat dan juga serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balkis Najwa binti Roslan, nombor matrik 19 BI 01089. Saya akan menerangkan tentang jenis-jenis kesalahan homisid iaitu mematikan orang. Kesalahan homisid terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertamanya adalah homisid yang sah di sisi undang-undang dan yang keduanya adalah homisid yang salah ataupun tidak sah di sisi undang-undang. Homisid yang sah di sisi undang-undang ini terkandung di bawah pengecualian am bahagian 4 dalam kanun keseksaan dan ianya juga terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertamanya adalah homisid yang dimaafkan dan yang kedua homisid kewajaran. Seterusnya homisid yang salah ataupun tidak sah di sisi undang-undang ini adalah termasuk mematikan orang dengan salah di bawah Seksyen 299 dan kemudian kesalahan membunuh di bawah Seksyen 300. Seterusnya kesalahan menyebabkan kematian secara gopoh dan cuai di bawah Seksyen 304A dan kesalahan membunuh diri di bawah Seksyen 305 dan 306. Seterusnya saya akan menerangkan tentang homisid yang dimaafkan, iaitu di bawah kategori homisid yang sah di sisi undang-undang. Yang pertamanya adalah Seksyen 80 di mana kematian yang dilakukan adalah dengan tidak sengaja atau malang dan dengan tiada apa-apa niat atau pengetahuan jenayah. Dekat sini maksudnya jika kematian itu berlaku disebabkan tidak sengaja ataupun malang dan dia juga tidak mempunyai apa-apa niat jahat ataupun pengetahuan jenayah tentang perbuatan tersebut, maka ianya boleh dimaafkan. Yang keduanya di bawah Seksyen 82, 83, 84 dan juga 85 di mana kematian itu dilakukan oleh kanak-kanak atau seorang yang tidak sempurna akal ataupun mabuk. Seksyen 82 ni dia memperuntukkan tentang perbuatan kanak-kanak. Tidaklah menjadi satu kesalahan apa-apa jua yang dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur kurang daripada 10 tahun. Maksudnya dekat sini kalau kanak-kanak tu dia bawa umur 10 tahun dan kemudiannya dia telah melakukan perbuatan jenayah, maka perbuatan tersebut tidak dikira sebagai satu kesalahan. Seksyen 83 pula dia menerangkan tentang status kematangan seorang kanak-kanak itu walaupun kanak-kanak itu telah berumur lebih daripada 10 tahun. Kat sini dia cakap tidaklah menjadi kesalahan apa-apa jua yang dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur lebih daripada 10 tahun tetapi kurang daripada 12 tahun yang belum cukup akal untuk menimbangkan keadaan dan akibat perbuatannya pada masa itu. Dan dalam seksyen ini, sama ada kanak-kanak itu melakukan kesalahan itu ataupun tidak bukanlah semata-mata bergantung pada usianya saja, tetapi ia juga bergantung kepada kekuatan fikirannya dan juga kefahamannya.
kematangan seseorang budak itu yang menjadi persoalan. Cukup matang dari segi mental ataupun tidak, itu yang perlu dibuktikan. Okey, satu perbuatan itu diuji bukan dari segi akibat daripada kesalahan, iaitu penal consequences, tetapi dari segi secara semula jadi, iaitu natural consequences. Okey, seterusnya seksyen 84 mengenai tidak sempurna akal. Okey, tidaklah menjadi kesalahan apa-apa jua yang dilakukan oleh seorang yang pada masa melakukannya oleh sebab akalnya tidak sempurna, tidak mengetahui keadaan perbuatan itu atau bahawa yang dilakukannya itu sama ada salah atau berlawanan dengan undang-undang. Okey, dekat sini maksudnya adalah mental state seseorang itu, okay, sama ada dia waras ataupun tidak. Kalau waktu dia buat kesalahan tu mental dia dalam keadaan yang tak berapa nak elok, macam gila ke apa, perbuatan tersebut ataupun kesalahan tersebut tidaklah dikira sebagai suatu kesalahan di sisi undang-undang, sebab pada waktu perkara itu dilakukan, dia tidak sedar tentang apa yang dia sedang buat waktu tu. Seterusnya, yang ketiga, homisid yang dimaafkan adalah termasuk di mana kematian itu dilakukan tanpa niat oleh perbuatan secara niat suci untuk faedah seseorang. Ini termasuklah seksyen 87, 88 dan juga seksyen 92. Okey, seksyen 87 ni memperuntukkan bahawa jika seorang kanak-kanak itu telah membunuh seseorang yang lain, tapi dia tidak mempunyai niat untuk membunuh pun, dia cuma ada niat untuk mencederakan sikit je, tapi sebab silap langkah orang tu mati, macam tu. Okey, seksyen 88 ni kita bagi contoh seorang pesakit dengan doktor. Okey, pesakit ni dia memerlukan pembedahan dan dia diberi pilihan sama ada nak buat pembedahan ataupun tak. Tetapi si pesakit ni dia bersetuju untuk dibedah. Kemudian dia mati disebabkan pembedahan tersebut. Okay, doktor yang melakukan pembedahan itu tidak melakukan apa-apa kesalahan, tertakluk kepada ianya dilakukan dengan cermat dan teliti. Ini homisid kewajaran. Okey, dia termasuklah yang pertama, perbuatan dilakukan oleh seseorang yang terpaksa atau oleh kerana silap faham nyataan yang dia percaya bahawa dirinya terpaksa di sisi undang-undang menurut seksyen 76. Yang keduanya adalah perbuatan hakim apabila bertindak secara kehakiman pada menjalankan apa-apa kuasa yang diberi kepadanya oleh undang-undang atau ia percaya dengan suci hati diberi kepadanya oleh undang-undang di bawah seksyen 77. Yang ketiga, perbuatan dilakukan menurut hukuman atau perintah mahkamah mengikut seksyen 78. Yang keempat, perbuatan dilakukan oleh seseorang yang diluluskan oleh undang-undang atau oleh kerana silap faham nyataan percaya dirinya diluluskan oleh undang-undang di bawah seksyen 79. Seterusnya, perbuatan yang mungkin menyebabkan kerosakan tetapi dilakukan dengan tiada niat jenayah dan bagi menahan lain-lain kerosakan di bawah seksyen 81. Yang terakhir, di mana kematian dilakukan dalam melaksanakan pertahanan persendirian atau harta benda di bawah seksyen 100 dan 103. Seterusnya kita pergi kepada jenis yang kedua, iaitu homisid yang tidak sah menurut undang-undang. Okay, mematikan orang dengan salah adalah di antara kesalahan-kesalahan yang tergolong di dalam kategori ini. Ianya adalah perbuatan yang menyebabkan kematian dengan melakukan, yang pertama, suatu perbuatan dengan niat untuk menyebabkan kematian. Yang kedua, suatu perbuatan dengan niat hendak menyebabkan sesuatu bencana tubuh yang mungkin menyebabkan kematian. Atau yang ketiga, suatu perbuatan dengan pengetahuan bahawa ianya mungkin akan menyebabkan kematian. Okey, setiap kesalahan membunuh adalah merupakan mematikan orang dengan salah, dan sebaliknya kesalahan mematikan orang dengan salah tidak semestinya merupakan kesalahan membunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Natasha binti Nur Effendi, 19BI01087. Okey, jadi pada hari ini saya akan membentangkan hukuman bagi kesalahan homisid. Berdasarkan seksyen 300 Kanun Kesesaan, sesaan bagi kesalahan mematikan orang dengan salah yang tidak terjumlah kepada kesalahan membunuh terbagi kepada dua. Subsection A iaitu penjara selama 30 tahun dan dikenakan denda jika perbuatan dibuat dengan niat atau menyebabkan bencana tubuh yang terarah kepada kematian. Yang kedua iaitu B, penjara 10 tahun atau denda atau keduanya jika dia sedang maklum bahawa perbuatan itu akan menyebabkan kematian tetapi si pelaku tidak ada niat dan tidak ingin melakukan bencana tubuh yang menyebabkan kematian.
Okey, dalam subsection A ni dia terpakai di mana wujud niat bersalah dan perbuatan tertuduh jatuh di bawah pengecualian yang terdapat dalam Seksyen 300 Kanun Keseksaan subsection A, B dan C, iaitu wujud niat dan perbuatan bencana tubuh. Yang kedua, subsection B, iaitu perbuatan tertuduh ni jatuh di bawah klausa D Seksyen 300 tetapi dilindungi oleh pengecualian. Maka subsection B ini boleh dikenakan di bawah Seksyen 304 bahagian 2 Kanun Keseksaan. Okey, Seksyen 300 ni akan dijelaskan oleh saya pada slide yang berikut. Terusnya kita pergi kepada bukti di mana Seksyen 304 ni diguna pakai. Okey, kita boleh lihat dalam kes pendakwa raya lawan Mahfar bin Sairan tahun 2000. Okey, Hakim Mahkamah Tinggi iaitu Kang Hui Gi H merumuskan Seksyen 300 subsection A tadi memerlukan niat atau kecederaan bencana tubuh yang menyebabkan kematian seperti 5 pengecualian yang terdapat dalam Seksyen 300 Kanun Keseksaan. Sebaliknya Seksyen 300 subsection B hanya memerlukan pengetahuan secara langsung dan mengetahui fakta atau keadaan persekitaran yang wujud. Okey, seterusnya kita masuk kepada mematikan orang dengan salah. Maksud mematikan orang dengan salah berdasarkan Seksyen 299 Kanun Keseksaan Akta 574 yang mana telah menjelaskan berkaitan mematikan orang dengan salah. Barang siapa menyebabkan kematian yang melakukan suatu perbuatan dengan niat hendak menyebabkan kematian atau dengan niat menyebabkan sesuatu bencana tubuh yang mana mungkin menyebabkan kematian atau dengan mengetahui bahawa ia mungkin dengan jalan perbuatan itu menyebabkan kematian adalah melakukan kesalahan mematikan orang dengan salah. Okey, seterusnya kita masuk kepada konsep dan skop kesalahan melalui Seksyen 299 Kanun Keseksaan Akta 574 telah menerangkan konsep mematikan orang dengan salah sebagai satu perbuatan untuk menyebabkan kematian yang mana kematian yang disebabkan tersebut adalah dengan niat hendak menyebabkan kematian, dengan niat hendak menyebabkan suatu bencana tubuh yang mungkin menyebabkan kematian, ataupun dengan mengetahui bahawa ia mungkin dengan jalan perbuatan itu menyebabkan kematian. Maksudnya dekat sini, perkataan niat dan pengetahuan yang dinyatakan dalam Seksyen 299 telah menunjukkan bahawa kewujudan sikap pemikiran yang positif dan pemikiran tersebut merupakan suatu mens rea di mana khusus ia diperlukan dalam kesalahan ini. Jadi, telah dijelaskan suatu pengetahuan bahawa ia mungkin dengan jalan perbuatan tersebut akan menyebabkan kematian. Kesalahan mematikan orang dengan salah akan wujud sekiranya berlaku mana-mana keadaan yang telah dinyatakan dalam Seksyen 299. Okey, seterusnya terdapat 3 keadaan mens rea bagi kesalahan mematikan orang dengan salah. Yang pertama, niat untuk menyebabkan kematian. Yang kedua, niat untuk menyebabkan bencana yang berbahaya. Dan yang ketiga, pengetahuan bahawa kematian akan kemungkinannya berlaku. Jadi, apa yang saya boleh jelaskan kat sini, unsur niat merujuk kepada suatu jangkaan akibat perbuatan tersebut yang mana persoalan niat tidak semestinya melibatkan perancangan daripada kita. Sekiranya seseorang tu melakukan beberapa perbuatan, sama ada perbuatan dia dapat menjangkakan sesuatu kematian akibat daripada dia sendiri ataupun dia dapat menjangkakan bencana bahaya yang mana bencana tersebut melibatkan tubuh badan manusia. Seterusnya dia dapat menjangkakan dan dapat mengetahui bahawa kematian tersebut memang dari dia. Dalam hal ni, kita dapat tahu bahawa niat bersalah ataupun pengetahuan ni adalah satu unsur paling penting bagi kesalahan mematikan orang dengan salah. Yang mana sekiranya tidak dapat dibuktikan dengan jelas, salah satu pihak pendakwaan maksudnya ianya bukanlah satu kesalahan mematikan orang dengan salah.
Okey, seterusnya kita pergi kepada Seksyen 300 Kanun Kesesaan, iaitu kesalahan membunuh. Okey, dalam seksyen ini dah diperuntukkan syarat yang boleh disabitkan seseorang tertuduh kepada kesalahan membunuh. Pertama, tertuduh tu ada mempunyai niat. Yang kedua, dia mempunyai niat dan hendak melakukan bencana tubuh. Yang ketiga, dia mempunyai niat hendak melakukan bencana tubuh dengan teruk. Yang keempat, pelaku ini sedar akan perbuatan bahayanya dan sengaja menyebabkan kematian. Okey, jadi dalam seksyen 300 ni memperuntukkan juga pengecualian khas untuk digunakan tertuduh sebagai dalihan, belaan atau alasan bahawa apa yang berlaku bukanlah satu kesalahan membunuh, tetapi hanya kesalahan mematikan orang. Okey, maksud dia dekat sini, dalam seksyen 300 ni juga dan memperuntukkan pengecualian bagi mengurangkan kesalahan membunuh seseorang tertuduh ini kepada kesalahan mematikan orang. Okey, jadi kita tertanyalah dekat sini, apa dia pengecualian-pengecualian yang boleh digunakan ini? Okey, jadi terdapat 5 pengecualian yang diperuntukkan dalam Seksyen 300 Kanun Kesesaan. Yang pertama, hilang akal sebab bangkitan marah. Okey, contoh dia, saya bagi contoh. Okey, contoh Ali ni dia marah dekat Abu. Dia dah lama sangat simpan dendam lah. So, jadi Ali ni, dia membunuh anak Abu. Okey, dekat sini saya nak cakap, kematian kanak-kanak itu adalah tidak disengajakan kerana bangkitan marah dia hanya kepada Abu. So, kanak-kanak itu hanyalah mangsa dan si pelaku ini tidak ada pun niat untuk membunuh kanak-kanak itu. Okey, yang kedua, menjalankan pertahanan persendirian. Okey, iaitu pada masa dia melakukan jenayah, okey, dia ingin melindungi tubuh dan harta dia dan tak sengaja menyebabkan sesuatu kematian, dan disebabkan itu dia tak ada niat pun hendak membunuh dan hanya jalankan pertahanan persendirian. Okey, contoh kita bagi contoh Z dengan A. Okey, contoh Z ni dia dipukul oleh cemati dengan A. Okey, jadi bagi nak menyelamatkan diri dia, dia pun ada pistol. Okey, kebetulan dia memang ada pistol. Okey, jadi sebabkan dia nak menyelamatkan diri, dia tembak A. Okey, maksudnya dekat sini dia hanyalah menjalankan hak pertahanan persendirian dia dan dia tidak ada pun niat yang menyebabkan kematian. Okey, yang ketiga iaitu melampaui kuasa penjawat awam. Okey, maksud dia dekat sini, pada masa dia sedang menjalankan tugasan sebagai penjawat awam, dia telah menyebabkan kematian dengan suci hati dan ia hanyalah perbuatan dalam melaksanakan kewajipan dia. Okey, contoh kita bagi contoh paling senang lah, polis. Okey, contoh polis kan penjawat awam. Okey, dia nak menangkap perompak ni. Perompak ni dah melakukan jenayah. Okey, tetapi perompak ni lari dan tak nak berhenti bila dibagi arahan. Okey, jadi polis ni dia menembak perompak tersebut dan menyebabkan kematian. Okey, maksudnya dekat sini kesalahan menembak tu pun menembak itu tidak dikira sebagai kesalahan membunuh. Kerana apa? Kerana polis ni dia hanya melaksanakan tanggungjawab dia sebagai penjawat awam. Yang keempat iaitu berlaku pergaduhan mengejut. Okey, maksudnya dia tak ada pun nak menyebabkan kematian dalam satu pergaduhan mengejut tu. Dan pesalah tidak bertindak secara kejam. Maksud dia, dia ni tidak ada niat pun hendak melakukan kematian disebabkan pergaduhan yang berlaku secara mengejut. Akhir sekali iaitu berkerelaan. Maksud dia dekat sini, seseorang itu rela menempuh bahaya mati tetapi dalam berkerelaan ni dia belum mencapai umur dewasa iaitu umur 18 tahun. Okey, contoh dia dekat sini, ini hasut Z iaitu seorang yang berumur 18 tahun supaya membuat kesalahan bunuh diri. Z ini dia masih budak, so dia tak berupayalah nak memberi kerelaan tentang kematiannya. Okey, jadi dekat sini kesalahan mematikan orang tu tak jadi kesalahan bunuh. Sebab apa? Sebab umur dia masih 18 tahun. Okey, jadi dekat sini, dekat Seksyen 300 ini, tertuduh ni boleh disabitkan hukuman di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Okey, dan apa dia? Okey, kejap lagi konsep akan terangkan. Okey, terima kasih. Saya Nurin Farzana binti Hanizal, nombor matrik 19BI01-104. Jadi hukuman untuk kesalahan membunuh orang adalah di Seksyen 302 Kanun Keseksaan, iaitu barang siapa melakukan kesalahan membunuh orang hendaklah diseksa dengan bunuh. Dalam kes Zainal Abidin bin Madang lawan pendakwa raya,
hakim telah merumuskan bahawa menjadi tugas pihak pendakwaan untuk buktikan elemen-elemen berikut dalam Seksyen 302 Kanun Keseksaan, iaitu yang pertama, bahawa mangsa telah mati; kedua, mangsa mati akibat daripada kecederaan bencana yang dialaminya; ketiga, bahawa kecederaan bencana terhadap mangsa itu adalah disebabkan atau akibat daripada perlakuan perayu; keempat, bahawa dalam mengenakan kecederaan bencana terhadap mangsa, perayu telah sama ada menyebabkannya dengan niat hendak menyebabkan kematian, ataupun yang kedua, menyebabkannya dengan niat hendak menyebabkan sesuatu kecederaan bencana tubuh yang perayu itu tahu mungkin menyebabkan kematian orang yang dikenakan bencana tu, ataupun yang ketiga, menyebabkannya dengan niat hendak menyebabkan kecederaan bencana tubuh, dan bencana tubuh yang dimaksudkan tu hendak dikenakan tu adalah cukup pada lazimnya bagi menyebabkan kematian itu. Dalam kes ini, tertuduh telah dipertuduhkan dengan kesalahan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Si mati adalah seorang lelaki bernama Gunalan, dan si mati ni merupakan abang kandung kepada tertuduh. Motif pembunuhan ni ialah tentang isu pindah milik tanah kepunyaan ibu tertuduh tak berpihak kepada tertuduh. Si mati telah bawa kes tersebut ke mahkamah untuk cabar keabsahan penukaran nama tanah daripada ibu kepada tertuduh. Keterangan Lek Cumanan ni adalah adik-beradik kepada tertuduh dan juga si mati. Keterangan Lek Cumanan jelas menyatakan bahawa melalui perintah mahkamah, pindah milik terbabit telah diketepikan dan si mati telah dilantik sebagai pentadbir tanah untuk adik-beradiknya termasuk tertuduh. Lek Cumanan juga bagi keterangan terdapat perselisihan faham antara si mati dan tertuduh, dan Lek Cumanan juga mengesahkan semua adik-beradik tak puas hati dengan perbuatan tertuduh yang dikatakan menipu mereka untuk isu penukaran nama ibu mereka bagi lot tanah yang dipertikaikan. Jadi dapatan mahkamah di akhir kes pendakwaan, pihak pendakwaan menggunakan peruntukan Seksyen 300B dan Seksyen 300C Kanun Keseksaan untuk buktikan yang tertuduh ni telah melakukan bunuh terhadap si mati. Dalam membuktikan terdapatnya suatu prima facie kes terhadap tertuduh, 4 intipati perlu dibuktikan oleh pihak pendakwaan. Yang pertama, berlakunya kematian seorang manusia iaitu si mati Gunalan. Yang kedua, kematian si mati disebabkan kecederaan yang dialami oleh si mati. Dan yang ketiga, kecederaan pada si mati adalah disebabkan perbuatan tertuduh. Yang terakhir, dalam menyebabkan kecederaan ke atas si mati, tertuduh telah bertindak sama ada yang pertama dengan niat menyebabkan kecederaan yang mana tertuduh tahu kecederaan tersebut boleh menyebabkan kematian di bawah Seksyen 300B, ataupun dengan niat menyebabkan kecederaan yang mana kecederaan tersebut diketahui sebagai cukup dan memadai dalam keadaan biasa dan lazimnya akan menyebabkan kematian di bawah Seksyen 300C Kanun Keseksaan. Seksyen 300B Kanun Keseksaan adalah berkaitan niat untuk menyebabkan kecederaan yang diketahui boleh menyebabkan kematian. Dalam sesuatu kes, boleh disimpulkan berkaitan niat daripada fakta kecederaan si mati. Keterangan pakar perunding perubatan forensik jelas menunjukkan si mati meninggal dunia akibat kehilangan darah yang banyak akibat daripada kesan tetakan berganda. Pakar perunding perubatan forensik juga memberi laporan pada siasat mengesahkan terdapat 33 kesan luka pada tubuh si mati. Dia juga memberi keterangan mengesahkan terdapatnya luka-luka hiris dan tetak pada kedua-dua belah lengan serta tangan kiri si mati yang menunjukkan si mati ni cuba pertahankan diri sewaktu diserang. Selepas meneliti 33 kesan luka pada tubuh si mati dan kesan tetakan pada leher si mati yang merupakan kecederaan paling bahaya yang mana boleh menyebabkan kematian dengan cepat, mahkamah mendapati perbuatan tertuduh adalah terjumlah kepada perbuatan dengan niat untuk mendatangkan kecederaan ke atas si mati yang pada lazimnya
mencukupi ataupun memadai bagi menyebabkan kematian si mati di bawah Seksyen 300C Kanun Keseksaan, maka mahkamah mendapati sesuailah untuk pemakaian Seksyen 300C Kanun Keseksaan dalam situasi ini. Sebabnya jelas dilihat daripada kecederaan-kecederaan si mati, terutamanya di bahagian leher dan penggunaan senjata berbahaya seperti parang, menunjukkan tanpa silap satu kesimpulan saja yang tak boleh disangkal lagi mengenai kebersalahan tertuduh untuk melakukan bunuh terhadap si mati di dalam kes ini. Dalam kes ini, pihak pendakwaan menggunakan peruntukan Seksyen 300A dan Seksyen 300C Kanun Keseksaan untuk buktikan kedua-dua tertuduh ni telah melakukan bunuh terhadap si mati. Si mati ni merupakan pakcik sebelah ibu kepada tertuduh pertama, dan sebab pembunuhan ni ialah si mati ni sentiasa minta duit daripada tertuduh pertama, dan tertuduh telah memukul si mati ni dengan sebatang buluh dan mencederakan si mati dengan pisau. Dalam Seksyen 300A berkaitan niat, tertuduh sebelum menemui si mati, dia ni telah melawat tempat kejadian, dan ini menunjukkan satu persediaan dan perencanaan awal untuk membunuh. Seksyen 300C iaitu pada lazimnya adalah mencukupi atau memadai bagi menyebabkan kematian si mati, yang mana mahkamah telah menilai keterangan pakar patologi forensik yang menyatakan bahawa terdapatnya 27 kumpulan kecederaan luaran, iaitu luka tetak, luka hiris, luka calar, luka lebam dan luka koyak pada bahagian kepala, muka, leher, belakang badan, dua-dua belah lengan dan dua-dua belah kaki si mati. Jadi mahkamah mendapati sesuailah pemakaian Seksyen 300C Kanun Keseksaan ni dalam situasi ni. Sebab ni jelas dilihat daripada kecederaan-kecederaan si mati ni dekat bahagian organ penting, terutamanya tengkorak kepala yang pecah dan otak hancur, dan penggunaan senjata berbahaya seperti pisau dan batang buluh telah menunjukkan tanpa silap menuju kepada satu kesimpulan saja yang tak boleh disangkal, iaitu mengenai kebersalahan kedua-dua tertuduh yang melakukan bunuh terhadap si mati. Seterusnya kita pergi kepada perbezaan Seksyen 299 dan Seksyen 300 Kanun Keseksaan. Okey, Seksyen 299 Kanun Keseksaan ni dia menerangkan tentang kesalahan mematikan orang, manakala Seksyen 300 ni menerangkan tentang kesalahan membunuh. Okey, Seksyen 299 ni dia adalah kesalahan yang tidak terjumlah kepada kesalahan membunuh, manakala Seksyen 300 ni dia adalah kesalahan yang terjumlah kepada kesalahan membunuh. Maksud dia dekat sini, dalam Seksyen 299 ni, si tertuduh dia tahu bahawa kematian mungkin akan berlaku, tetapi si tertuduh ini tidak ada niat pun untuk menyebabkan kecederaan tubuh yang menyebabkan kematian. Manakala Seksyen 300 ni, si tertuduh ni dia tahu bahawa kematian itu mungkin akan berlaku dan dia ada niat untuk melakukan kecederaan yang akan menyebabkan kematian. Okey, seterusnya, jika terdapat pengecualian dalam Seksyen 299 ini, jika terdapat pengecualian khas dalam kesalahan membunuh, maka akan dikurangkan kepada kesalahan mematikan orang yang salah. Okey, maksudnya dalam kesalahan membunuh ini, jika terdapat 5 pengecualian yang saya sebutkan tadi, dia akan dikurangkan kepada kesalahan mematikan orang. Okey, seterusnya, dalam Seksyen 299 ni, pesalah tidak memerlukan unsur pengetahuan dan hanya memerlukan sekadar niat untuk menyebabkan satu bencana tubuh itu yang menyebabkan kematian. Dalam Seksyen 300 pula, dia nak kata pesalah mengetahui bahawa kecederaan yang diniatkan berupaya menyebabkan kematian mangsa, tetapi pesalah mengetahui bahawa bencana tubuh tidak akan menyebabkan kematian. Maksudnya dekat sini, pesalah ni tahu bahawa kecederaan yang diniatkan itu adalah sangat bahaya dan akan menyebabkan kematian. Jadi sebagai kesimpulannya, sungguh pun dua-dua peruntukan ni sebut tentang niat untuk menyebabkan bencana tubuh yang mungkin menyebabkan kematian, tapi peruntukan Seksyen 299B lebih luas berbanding daripada Seksyen 300B yang memerlukan unsur pengetahuan kemungkinan menyebabkan kematian kepada mangsa. Pesalah juga tahu bahawa kecederaan yang diniatkan tu berupaya menyebabkan kematian mangsa, dan pesalah juga tahu bahawa bencana tubuh yang sedemikian tu tak akan menyebabkan kematian kepada orang biasa.
Dan Seksyen 299B tak memerlukan unsur pengetahuan pesalah dan sekadar niat sahaja untuk menyebabkan bencana tubuh yang mungkin menyebabkan kematian sahaja.